Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan saya untuk membentangkan tajuk Sejarah Alam dan Manusia, yang membincangkan tentang banding beza antara teori sejarah barat dan fakta sejarah menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Bagi siri yang keempat ini, perbincangan adalah berdasarkan kepada persoalan, benarkah dinosaurus wujud? Benarkah dinosaurus pernah wujud? Dinosaurus. Teori sains dan sejarah barat mengatakan bahawa sekitar 200 juta hingga 100 juta tahun dahulu merupakan zaman Jurasik, di mana hidupan utamanya ialah dinosaurus. Anehnya, ramai orang mempercayai kewujudan binatang gergasi ini, termasuklah di kalangan ilmuwan Islam. Mereka mengemukakan nas akli dan nakli bagi membenarkan teori barat ini. Antara dalil yang diberi ialah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelummu. Antara mereka ada yang kami ceritakan perihalnya kepadamu, dan ada pula antaranya yang tidak kami ceritakan kepada kamu. Surah Ghafir ayat ke-78. Mereka mengatakan bahawa ada peristiwa yang tidak diceritakan oleh Allah, termasuklah dinosaur dan orang purba. Tafsiran tersebut ternyata salah dan tidak berasas, kerana Allah jelas menyatakan kisah yang tidak diceritakan ialah tentang rasul-rasul terdahulu. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zar, seramai 124,000 nabi yang telah diutuskan oleh Allah. Antara mereka, seramai 313 dilantik sebagai rasul, sedangkan Al-Quran mengisahkan hanya 25 orang daripada mereka, dan beberapa orang lagi diriwayatkan dalam hadis. Selebihnya Allah tidak menceritakan kisah mereka, sama ada dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Ada juga di kalangan ilmuwan Islam yang mengemukakan dalil akli dengan mengatakan dinosaur hidup pada zaman jin, kerana jin diciptakan sebelum manusia. Ini juga tidak berasas, kerana sebelum Allah menciptakan Nabi Adam AS, semua makhluk seperti malaikat, iblis dan jin patuh dan beribadat kepada Allah, sama ada di langit atau di bumi. Lagipun haiwan bukan merupakan keperluan asas bagi jin. Haiwan bukan merupakan makanan bagi jin, dan bukan juga digunakan untuk tunggangan. Begitu juga terdapat ilmuwan Islam yang mentafsirkan ayat Al-Quran berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, iaitu berbunuh-bunuhan? Padahal kami sentiasa bertasbih dan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat ke-30. Mereka mengatakan bahawa para malaikat diberi ilham untuk bertanya kerana melihat golongan jin yang menghuni bumi sebelum manusia, membuat kerosakan dan bertumpah darah.
seperti mana dinyatakan bahawa jin dan malaikat yang menghuni bumi dan langit sebelum Nabi Adam AS tidak membuat kerosakan. Sebaliknya mereka sentiasa beribadat kepada Allah. Lagipun jin tidak mempunyai darah. Kemungkinan yang membuat kerosakan dan bertumpah darah ialah binatang yang tidak dikurniakan akal dan tidak ditaklifkan dengan dosa dan pahala. Menurut sumber Al-Quran dan Al-Hadis, kewujudan haiwan besar di atas muka bumi adalah diakui benar, tetapi bukanlah seperti yang digambarkan oleh ahli sejarah barat yang dikenali sebagai dinosaurus. Sebaliknya, ia adalah haiwan biasa yang hidup pada zaman manusia awal. Dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadis diterangkan bahawa manusia awal seperti Nabi Adam AS, kaum Ad dan kaum Samud, mempunyai badan yang tinggi dan besar, serta mempunyai umur yang panjang. Maka binatang yang wujud pada zaman mereka juga mestilah tinggi dan besar. Sabda Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Khalaqallahu Adama wa tuluhu 60 zira'an thumma qala idhhab wasallim ala ulaika minal malaikah wastami ma yuhiyyunaka tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika faqala assalamu alaikum faqalu assalamu alayka wa rahmatullah wa zaduhu wa rahmatullah fa kullu man yadkhulul jannah ala surati Adam falam yazalil khulqu yankusu hatta al-an. Rawahu Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, Allah menciptakan Adam tingginya 60 hasta. Kemudian dia berfirman, pergilah dan berilah salam kepada malaikat-malaikat itu dan dengarlah penghormatan mereka kepadamu. Itulah penghormatanmu dan penghormatan keturunanmu. Adam berkata, Assalamualaikum. Mereka menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Mereka menambah warahmatullah. Setiap orang yang masuk syurga atas bentuk Adam. Penciptaan itu sentiasa berkurangan sehingga sekarang. Oleh kerana hadis ini hadis Rasulullah SAW, maka hasta yang dimaksudkan ialah hasta Rasulullah SAW. Berapakah panjangnya hasta Rasulullah SAW? Wallahu a'lam. Tetapi pada penghujung hadis di atas, penciptaan itu sentiasa berkurangan sehingga sekarang, iaitu zaman Rasulullah SAW. Ini bermakna zaman selepas itu tidak lagi berlakunya pengurangan. Maka panjang hasta Rasulullah SAW bolehlah dianggap sama dengan panjang hasta seorang Arab yang pertengahan tingginya pada hari ini, iaitu lebih kurang 2 kaki atau 70 cm. Maka 60 hasta tersebut lebih kurang 120 kaki atau 36,5 meter. Hampir sama ketinggian bangunan 12 tingkat. Dalam kitab tafsir Jalalain yang mentafsirkan surah Al-A'raf ayat ke-69 mengatakan bahawa manusia yang paling tinggi adalah kaum Ad. Antara mereka yang paling tinggi mencapai 100 hasta, manakala yang rendah adalah 60 hasta. Oleh kerana manusia awal yang mendiami bumi ini berbadan besar dan tinggi, maka binatang dan tumbuhan yang hidup pada masa itu juga mestilah besar dan tinggi. Apabila saiz badan manusia awal besar dan tinggi, maka binatang liar yang menyerang mereka seperti harimau dan serigala, binatang tunggangan mereka seperti kuda dan unta, juga binatang ternakan yang mereka makan, seperti lembu dan kambing, juga sudah tentu bersaiz besar dan tinggi, bersesuaian dengan saiz manusia. Kemungkinan fosil atau ekofag binatang besar inilah yang ditemui oleh ahli sejarah dan ahli sains. Lalu mereka mengatakan bahawa binatang purba bersaiz besar dan dikenali sebagai dinosaurus. Fosil yang ditemui merupakan tulang temulang dan tengkorak sahaja. Sedangkan daging dan kulit binatang tersebut tidak mungkin ditemui lagi.
Jadi bagaimanakah ahli sejarah barat menggambarkan bentuk badan dinosaur itu dalam bentuk ilustrasi? Sudah pasti ianya hanyalah gambaran ilusi dan imajinasi mereka sahaja. Penciptaan haiwan menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bumi ini untuk menempatkan manusia sebagai khalifah. Allah Subhanahu Wa Taala telah melengkapkan segala keperluan manusia seperti matahari, udara, air, tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kamu segala yang ada di bumi. Al-Baqarah ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i maa'a وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. Dia menciptakan langit dengan tidak bertiang sebagaimana yang kamu melihatnya. Dan dia mengadakan di bumi gunung ganang yang menetapnya supaya bumi itu tidak menghuyun hayankan kamu. Dan dia biarkan padanya berbagai jenis binatang. Dan kami menurunkan hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan di bumi berbagai jenis tanaman yang memberi banyak manfaat. Surah Luqman ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi 'ala batnihi wa minhum man yamshi 'ala rijlayn wa minhum man yamshi 'ala arba' yakhluqullahu ma yasha'u innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dan Allah menciptakan tiap-tiap haiwan yang bergerak itu dari air. Maka sebahagian di antara mereka menjalar atas perutnya. Dan sebahagian di antaranya berjalan dengan 2 kaki. Dan sebahagian lagi berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa saja yang ia kehendaki. Selain dari yang tersebut, kerana sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Surah An-Nur ayat ke-45. Ini menunjukkan bahawa fakta Al-Quran dan Al-Hadis menolak teori sains dan sejarah barat yang memberi gambaran yang salah terhadap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Teori sains dan sejarah barat memberi gambaran bahawa bumi pada mulanya kosong, kemudian wujudnya hidupan yang bermula dengan hidupan unisel, seperti trilobite, kemudian diikuti dengan hidupan laut seperti ikan dan amfibia. Sebelumnya wujud mamalia, sebelum wujudnya mamalia. Selepasnya wujud pula binatang gergasi yang dikenali sebagai dinosaur. Selepas kepupusannya, wujud pula hidupan yang ada pada hari ini. Sebaliknya Al-Quran menjelaskan bahawa Allah mencipta semua keperluan manusia termasuk haiwan dan tumbuhan sejak permulaan ciptaan alam lagi. Ahli sejarah barat mencipta teori yang mengelakkan manusia daripada mengenali pencipta alam ini. Teori sains dan sejarah barat juga gagal mengemukakan bagaimana manusia diciptakan. Adakah mereka membenarkan teori evolusi ciptaan Charles Darwin? Bagi siri yang seterusnya akan membincangkan tajuk tentang manusia awal di bumi, iaitu zaman prasejarah. Sebelum mengakhiri, diharap sekali lagi tekan butang like, share dan subscribe. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.